الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى روح الإمام الحافظ شمس الدين الشامي وإلى روح الإمام نجم الدين الغيطي وإلى روح الإمام أبي البركات الدردير وإلى روح الإمام السيد محمد بن علوي المالكي الحسني وإلى روح الشيخ أحمد فهمي بن زمزم البنجري الندوي رحمهم الله تعالى. شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah al khairu kulluhu biyadillah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para guru, para pelajar yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita sambung kitab Al-Anwarul Bahiyah pada siri yang ketiga. Yang Rumi muka surat 24, yang Jawi muka surat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Dajjal penyesat umat. ورأى الدجال في صورته رؤيا عين لا رؤيا منام فقيل يا رسول الله كيف رأيته قال فيلمانيا وهو أقمر حجان إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري كأن شعره أغصان شجرة شبهه بعبد العزى ابن قطن. Dan baginda Nabi SAW melihat Dajjal dalam rupanya yang sebenar dengan penglihatan matanya, bukan dalam mimpi. Maksudnya Nabi tengok dengan mata Nabi, bukan mimpi. Maksudnya dengan mata tu secara jaga, bukan mimpi. Terus maka Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk rupa Dajjal yang Tuhan lihat? Baginda SAW berkata, orangnya sangat tinggi dan sangat besar tubuh badannya, putih bersih warna kulitnya, salah satu biji matanya terkeluar, matanya seumpama bintang yang berkelip-kelip, rambutnya tebal seakan-akan dahan kayu yang rimbun daunnya. Baginda menyamakan rupa paras Dajjal itu mirip dengan Abdul Uzza bin Qattan. Abdul Uzza bin Qattan ni orang jahiliyah zaman dulu. Dajjal semenjak dari zaman Nabi Nuh alaihi salam, setiap para nabi dan rasul pasti akan memperingatkan umat dia tentang kemunculan Dajjal. Jadi Dajjal ini dari keturunan Bani Israel. Dalam kitab Al-Isha'ah, Imam Al-Barzanji menyebutkan bahawa Dajjal ini lahir pada zaman Nabi Sulaiman. Lahir pada zaman Nabi Sulaiman. Sekarang dia sudah ada. Ada dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim sebut daripada Fatimah bin Qais. Jadi menyebutkan bahawa Dajjal sekarang ini sudah ada. Sama ada di laut Mediterranean atau laut tengah, ataupun laut Yaman, ada di salah satu pulau. Yang melihat dia adalah Sayyidina Tamim Ad-Dari bersama lebih kurang 30 orang rombongan lagi. Itu ada dalam kitab Kiamat Hampir Tiba, Abu Ya Syekh Fahmi Zamzam. Jadi diikat di sana. Jadi 30 orang ni tengok
Dajjal diikat di sana dan bercakap dengan Dajjal. Bercakap dengan Dajjal. Dan orang ni pun mengaku. Jadi Dajjal dan Imam Mahdi ni berbeza di sinilah. Dajjal sekarang sudah ada. Imam Mahdi belum ada, nanti akan dilahirkan. Mungkin ada ke tak ada, wallahu alam lah. Sekarang ni dah dilahirkan atau belum, kita wallahu alam lah. Tapi belum ni lah, belum menampakkan diri dia lagi lah Imam Mahdi. Hak duk mengaku-mengaku tu perasan lebih tu. Masuk Imam akhir zaman tengok depan cermin, hidung aku mancung macam Imam Mahdi. Perasan lah. Jadi nanti Dajjal akan muncul dan dia menguasai bumi ini 40 hari ya. Hari pertama bagaikan setahun, hari kedua bagaikan sebulan, hari ketiga bagaikan seminggu, keempat dan sampai hari ke-40 bagaikan hari-hari biasa. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, hari yang setahun tu cukup tak kami solat 5 waktu saja? Solat 5 waktu saja. Kata Nabi, tak cukup, kamu kena agak-agak. Berapa jam ni solat? Ni waktu subuh ni, solat subuh. Berapa jam lagi? Solat zuhur, asar, maghrib, isyak. Kena agak-agak. Maksudnya sembahyang selama setahun juga. Baik, nanti dia akan dibunuh di dekat Baitul Maqdis, dekat Babulut. Kalau sekarang ini tak jauh lah dari airport Tel Aviv yang sekarang. Dan juga semua benda waktu tu Dajjal dia tengok Nabi Musa, dia tahu. Dia lebur badan dia macam garam lebur dalam air panas. Dia tengok Nabi Isa, dia tahu ini orang yang akan bunuh aku. Nabi Musa turun, nanti Nabi Musa pula, Nabi Isa lagi orang duk potong hak tu. Ini zaman potong. Nabi Isa turun di dekat satu masjid di Damsyik. Turun. Pada waktu tu rombongan Imam Mahdi nak semayang subuh, dah diiqamatkan untuk semayang subuh. Tiba-tiba ada suara, majulah engkau wahai Nabi Allah. Imam Mahdi tahu Nabi Isa dah datang. Dia dah qamat, dia duduk depan. Imam Mahdi gostan belakang, mundur ke belakang, bagi ruang pada Nabi Isa. Nabi Isa kata, solat ini dah diiqamatkan untuk engkau jadi imam. Waktu duha itulah Dajjal dibunuh dengan satu tombak. Adalah tu cerita dia panjang, tu kena buat daurah kiamat hampir tiba pula lah. Kita mudah aja nak buat kiamat hampir tiba tu, kita ikut baca dalam kitab saja. Jangan nak pergi ambil konspirasi mana tu. Tu sorok di kerat tu. Lagi mata nasi lemak, mata satu. Tu telok mata. Mata satu. Ada pasien tu, tak sebut, saya tak sebut siapa. Baik, dan semua benda mati akan memberitahukan kepada tentera Imam Mahdi dan Nabi Isa bahawa di belakang dia, kalau ada orang musyrikin yang sembunyi, akan bagi tahu, wahai tentera muslim, ini di belakang aku ada orang kafir yang sedang bersembunyi, marilah dan bunuhlah dia. Semua akan bagi tahu, batu, pokok, semua akan bagi tahu, kecuali satu pokok gharqad. Ni nak macam pokok cemara sikit. Dan sekarang di Yahudi, di Israel, mereka banyakkan tanam pokok tu. Pokok ni saja yang tak bagi kerjasama pada umat Islam. Baik. Tiang-tiang Islam. Sila. ورأى عمودا أبيضا كأنه لؤلؤ تحمله الملائكة فقال ما تحملون قالوا عمود الإسلام أمرنا أن نضعه بالشام. Dan baginda SAW juga melihat tiang-tiang besar berwarna putih seumpama batu permata yang dipikul oleh sekumpulan malaikat. Lalu Rasulullah SAW bertanya, tiang apakah yang kamu semua pikul itu? Para malaikat berkata, itu adalah tiang-tiang agama Islam yang kami diperintahkan untuk meletakkannya di negeri Syria. Artinya, walaupun sekarang kita tengok negara-negara Islam, Syria, Yaman, kita tengok kejadian politik mereka di Asia Barat ni sungguh kacau. Kita tengok macam mana, Syria tak aman, Yaman pun tak aman.
Namun nanti akhirnya kemenangan akan diberikan kepada umat Islam oleh Allah Ta'ala, terutama pada zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Nanti akhir zaman nantilah akan diberikan kemenangan, akan diberikan pada umat Islam. Baik. Rintangan hidup di sepanjang jalan hidup, 5 hal yang selalu menggoda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. 1. Penyeru Yahudi dari arah kanan. Wa bainama huwa yasiru idh da'ahu da'in an yaminihi ya Muhammad unzurni as'aluka falam yujibhu faqala ma hadha ya Jibril qala hadha da'i al-yahudi ama innaka law ajabtahu latahawwadat ummatuka. Kalau as'aluka ni ubah as'alka. As'alka. Unzurni as'alka. Baik, terus. Dan seterusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dan mendengar ada suara yang memanggil-manggil di sebelah kanannya. Wahai Muhammad, lihatlah sebentar padaku, aku mau bertanya kepadamu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab panggilan orang tersebut. Baginda bertanya kepada Jibril, panggilan ini dari siapa wahai Jibril? Jibril berkata, ini adalah suara penyeru agama Yahudi. Seandainya engkau menjawab panggilannya itu, nescaya umatmu akan condong hati kepada agama Yahudi. Baik, sekarang kita tengok banyak dalam kehidupan kita yang terikut dengan budaya kehidupan orang-orang Yahudi. Tu tara Nabi kita tak sahut, tak jawab. Ada apa? Penyeru agama Yahudi panggil Nabi, Nabi tak jawab. Kalau Nabi jawab, lebih banyak lagi yang akan ikut agama Yahudi. Contoh mudah. Ini pengajian daurah kita mula waktu pagi, pukul 9 lebih tadi kita mula. Kalau daurah ni kita buat pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, ada yang mai? Bukan setakat yang hadir, yang bagi daurah pun tak mai. Ni, kalau buat pukul 3. Cuba pukul 3 pagi. PSG lawan Real Madrid. Banyak tak tengok? Buat depan tu pula. Stadium kita depan tu. Bestlah. Pukul 3, pukul 4 pagi. Boleh bangun? Boleh. Tu terikut-ikut dah. Orang banyak lebih lagi mengenal Ronaldo daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya. Kita tengok yang tu Nabi kita ni dah tak jawab. Orang Yahudi panggil, Nabi kita tak jawab. Kalau Nabi kita jawab, tak tahu macam mana. Muhammad Iqbal, seorang penyair yang terkenal dari Pakistan, dia kata, umat Islam bukan tidak mengerti makna cinta, tetapi umat Islam salah mengalamatkan cinta dia. Cinta dia sepatutnya diletakkan pada Nabi, tapi diletakkan pada Ronaldo, Justin Bieber. Berantak orang daripada petang mari tu sampai nak mai lagi. Mai pula bukan tengok kita pun. Siapa lagi tu hak Korea lah, apalah. Zombie pula lah ni. Untung adik-adik duk Mahat Tafiz ni, satu nikmat paling tidak adik-adik terhindar daripada maksiat. Itu paling tidak. Baik. 2. Penyeru Nasrani dari arah kiri. فبينما هو يسير إذ دعاه داع عن شماله يا محمد انظرني أسألك فلم يجبه فقال ما هذا يا جبريل قال هذا داع النصارى أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك. Dan dalam masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan, tiba-tiba baginda dipanggil oleh satu suara dari arah kirinya. Wahai Muhammad, lihatlah sebentar padaku, aku mau bertanya kepadamu. Baginda tidak mempedulikan seruan itu dan meneruskan perjalanannya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah gerangan orang yang menyeru itu wahai Jibril? Jibril alaihi salam jawab, itu adalah suara penyeru agama Nasrani. Kalau seandainya engkau menjawab panggilannya, nescaya umatmu akan cenderung hati kepada mengikuti agama Nasrani. Ini Nasrani. Tadi Yahudi, yang ni Nasrani pula. Baik, terus ketiga. 3. Perempuan berhias menggoda Nabi. Wa bainama huwa yasiru idh huwa bimra'atin hasiratin an dhira'iha wa 'alayha min kulli zinatin khalaqaha Allah ta'ala faqalat ya Muhammad unzurni as'aluka falam yaltafit ilayha faqala man hadhihi ya Jibril qala tilka ad-dunya ama innaka law ajabtaha lakhtarat ummatuka ad-dunya 'ala al-akhirah.
Dan ketika baginda Nabi SAW berjalan, tiba-tiba baginda disapa oleh seorang perempuan yang memakai pakaian seksi, menampakkan kedua lengannya, menampakkan perhiasan yang berkilauan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ia memanggil Nabi, "Ya Muhammad, lihatlah sebentar padaku, aku mahu bertanya kepadamu." Baginda tidak menoleh dan tidak menjawab panggilannya. Baginda bertanya kepada Jibril, "Siapakah si perempuan itu, wahai Jibril?" Jibril AS berkata, "Itulah dunia yang mempesonakan. Seandainya engkau menyahut rayuannya, maka umatmu pasti akan memilih dunia daripada memilih akhirat." Baik, begitulah kita dalam beribadah, dalam berdakwah. Yahudi, Nasrani, dunia, harta, tahta, wanita akan datang menggoda kita, pasti. Dan ini tak mungkin tidak, pasti. Dalam dakwah pasti. Dicoba dengan wanita, kita mampu lawan. Dicobanya dengan harta. Pertama wanita coba. Dicobanya dengan harta. Tak berjaya juga, dicobanya dengan pangkat dan kedudukan. Dicoba semua. Sampai akhirnya dia akan cuba dengan riak dalam hati kita yang dapat menghilangkan pahala kebajikan kita. Baik, terus yang keempat, lelaki tua memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bainama huwa yasiru idh huwa bishaykhin yad'uhu muntahiyan 'an at-tariq yaqulu halumma ya Muhammad. Halumma ya Muhammad. Wa qala Jibril bal sir ya Muhammad. فقال من هذا يا جبريل؟ قال هذا عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه. Dan antara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, tiba-tiba baginda bertemu dengan seorang lelaki tua yang memanggil-manggil baginda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tepi sebatang jalan. Ia berkata, "Kesinilah sebentar wahai Muhammad." Maka Jibril memerintahkan Nabi, "Teruskanlah berjalan, jangan pedulikannya wahai Muhammad." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapakah lelaki tua ini wahai Jibril?" Jibril alaihi salam berkata, "Inilah musuh Allah, iblis yang terkutuk. Ia ingin mempengaruhimu agar condong hatimu kepadanya." Nah, ini iblis. 5 perempuan tua di pinggir jalan. وسار فإذا هو بعجوز على جانب الطريق فقال يا محمد انظرني أسألك فلم يلتفت إليها فقال من هذه يا جبريل قال إنه لم يبق من عمر الدنيا إلا ما بقي من عمر هذه العجوز. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam asyik menikmati perjalanannya yang panjang, tiba-tiba baginda bertemu dengan seorang perempuan tua yang berada di pinggir jalan. Perempuan tua itu berkata, "Ya Muhammad, lihatlah sebentar padaku. Aku mahu bertanya sesuatu kepadamu." Baginda Nabi tidak pun menoleh kepada perempuan itu, apalagi mahu berbicara dengannya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapakah perempuan tua itu wahai Jibril?" Jibril berkata, "Sungguhnya tidaklah tertinggal lagi dari umur dunia ini melainkan seperti sisa umur pada perempuan yang tua ini." Ini perumpamaan umur dunia. Kita tengok perempuan tua pada zaman Nabi. Sekarang 1000 tahun lebih, bukan setakat tua, nazak nak mati dah. Itu umur dunia. Iqtarabatis sa'ah, semakin dekat hari kiamat. Jadi, dan juga daripada keseluruhan kejadian ini kita dapat ambil kesimpulan bahawa kita dalam beribadah mestilah ada seorang mursyid, murabbi ruh kita. Kena mesti ada. Kalaulah Nabi kita tidak dibimbing oleh malaikat Jibril, ada kemungkinan Nabi kita terhanyut. Tapi ada Jibril. Teruskan. Jangan tengok, jangan peduli. Nabi kita ikut. Nah, kita pun macam tu. Kita berjalan kepada Allah perlu kepada guru yang membimbing kita. Tanpa guru, tak ada guru. Berzikir lalu jadi tok bomo. Tu, tak ada guru. Zikir dapat sikit, oh wali. Pijak tanah tak ni. Padahal tujuan kita ibadah bukan karomah tu, bukan. Bahkan karomah itu, kasyaf dan sebagainya, itu satu ujian dari Allah. Allah nak tengok kita. Aku bagi engkau karomah, boleh tengok isi hati orang. Engkau husnuzan tak pada orang tu? Boleh tak engkau husnuzan dekat dia? Itu. Jadi Allah bagi kita baru Allah buka sikit, kita dah rasa diri kita lebih hebat daripada orang lain, maka kita lebih hina daripada orang yang melakukan maksiat. Sebutkan dalam
Kita Al-Hikam, ma'siyatun awratha dhullan waftiqar khairun min ta'atin awratha izzan wastikbar. Maksiat yang mewariskan sifat rendah diri. Dia rasa diri dia, ya Allah, aku ni hina sebab maksiat yang aku buat. Dan dia perlu pada Allah. Rasa perlu pada Allah. Itu lebih baik daripada ta'at. Dengan sebab dia buat ta'at tadi, dia rasa diri dia mulia, dia rasa diri dia besar. Lebih baik ni maksiat tadi itu di sisi Allah. Sebab tu ada kisah dua orang berjalan. Seorang ni memang dikenal karamah tinggi lah. Kalau dia berjalan tu, awan payung dia. Seorang lagi ni ahli maksiat, jalan dua orang. Jalan, yang ahli maksiat ni kata, ya Allah, aku ni beruntung boleh jalan dengan seorang kekasihmu, ya Allah. Tapi dia pun duk rasa ni jugalah, takut lah, rasa segan apalah, macam tu lah. Yang wali Allah ni, dia duk rasa, ya Allah, aku ni jalan dengan seorang yang buat maksiat ni, ya Allah, kalau engkau turun azab sekali dengan aku kena. Dia rasa macam tu. Sampai di satu tempat, yang ahli maksiat ni akan pergi ke kanan, yang ni pergi ke kiri. Ahli maksiat ni pun jalan ke kanan, yang ni ke kiri. Tanpa disangka, awan tu ikut ahli maksiat tadi. Maknanya di situ Allah lebih menyukai orang yang buat maksiat dan bertaubat pada Allah. Ada juga yang buat maksiat sombong, ada banyak tu. Tapi orang yang buat taat merasa diri dia mulia, itu hina di sisi Allah. Sebab tu kita buat maksiat, kita tetap, ya Allah, aku nak bangga apa buat maksiat ni? Engkau yang bagi aku boleh buat maksiat. Minta maaf, silap lagi, potong bab tu. Ya Allah, aku nak bangga apa dengan taat yang aku mampu buat ini? Engkau yang bagi aku kekuatan untuk aku buat taat. Macam mana apa yang aku nak banggakan? Engkau bagi aku sihat, engkau bagi aku waktu lapang boleh solat jemaah. Engkau semua, ya Allah. Bukan kekuatan aku, la haula wala quwata illa billah. Itu tanamkan dalam diri kita macam tu, insya-Allah kita hilang penyakit sombong. Dan banyak berdoa. Orang yang berdoa ni, kata Imam Ghazali, orang yang banyak berdoa, dia tidak akan sombong. Jadi dia, sebab apa? Dia doa, maknanya dia selalu memerlukan Allah. Dia selalu berhajat pada Allah, minta pada Allah. Hilang rasa sombong tu. Orang yang tak berdoa ni boleh cepat jatuh pada sombong. Dan orang yang sakit dengan orang yang sihat, orang yang diuji Allah dengan sakit, tanda Allah sayang, tak mau bagi dia sombong. Firaun tak pernah sakit, batuk pun tak pernah. Batuk pun tak pernah. Kita bukan batuk buat ni, batuk betul ni. Batuk kira ustaz dan cerita batuk kan, batuk sungguh. Jadi Firaun tak pernah batuk, sebab tu dia merasa ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Dia buat bangunan tu, disuruh Haman, ya Haman ibni li sarhan, buatlah bangunan untuk aku. Berapa? Ustaz Wadi Anwar ada pernah sebut dalam siri kuliah akhir zaman beliau, bangunan yang dibina oleh Haman itu sekitar 13 km. Dan teknologi itu dah punah dah zaman sekarang, tak ada dah. Cobalah apa adik-adik pernah tengok cerita Mission Impossible tak? Yang buat dekat tu lah, dekat Burj Khalifa tu kan. Tu tak sampai 1 kilo. Tak sampai. Sikit lagi lah. Tu pun tengok macam mana angin dia apa semua tu. Ni 13 kilo, macam mana dia buat? Macam mana dia buat? Teknologi. Tapi teknologi tu zaman sekarang dah punah dah. Tak ada dah. Nak buat rumah pi pahat bukit. Kita ambil tanah bukit buat rumah. Depa pi pahat bukit. Macam mana tu? Di luar panas, masuk dalam rumah tu sejuk. Tu teknologi depa. Jadi kita, tapi apa balasannya? Depa merasa diri depa lebih hebat, malah bahkan mengaku sebagai Tuhan. Baik. Terus tambahan, Imam Asy-Syami bertemu dengan para nabi. وبينما هو يسير إذ لقيه خلق من خلق الله فقالوا السلام عليك يا آخر السلام عليك يا حاشر فقال له جبريل أردد السلام فرد ثم لقيهم الثانية فقالوا له مثل ذلك ثم لقيهم الثالثة فقالوا مثل ذلك فقال من هؤلاء يا جبريل قال إبراهيم وموسى وعيسى ومر على موسى وهو يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر طوال سبط آدم كأنه من رجال شنوءة
وهو يقول برفع صوته أكرمته وفضلته، فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا أحمد. فقال: مرحبا بالنبي العربي الذي نصح لأمته ودعا له بالبركة، وقال: سل لأمتك اليسرى. فساروا، فقال: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا موسى بن عمران. قال: من يعاتب؟ قال: يعاتب ربه. قال: ويرفع صوته على ربه. قال جبريل: إن الله تعالى قد عرف له حدته. Dan dalam masa baginda Nabi SAW berjalan, tiba-tiba baginda bertemu makhluk daripada makhluk ciptaan Allah. Lalu mereka berkata: salam sejahtera ke atasmu wahai orang yang akhir. Salam sejahtera ke atasmu wahai orang yang menghalau umat di mahsyar kelak. Maka Jibril pun berkata kepada Nabi SAW, jawablah salam mereka itu. Lalu baginda SAW pun membalas salam mereka. Kemudian baginda SAW bertemu kali yang kedua. Lalu mereka pun mengucapkan salam seperti salam yang lalu. Kemudian bertemu pula kali yang ketiga. Lalu mereka pun berkata seperti itu juga. Baginda Nabi SAW bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril berkata, mereka itu adalah Ibrahim, Musa dan Isa AS. Dan baginda Nabi SAW melalui tempat Nabi Musa AS. Beliau sedang sembahyang di dalam kuburnya di samping timbunan batu berwarna merah. Tinggi tubuh badannya, lurus rambutnya, putih kelabu kulitnya, seakan-akan beliau dari kalangan orang-orang Shanu'ah di Yaman. Shanu'ah di negeri Yaman ini apa macam ciri yang disebutkan dari apa tentang Nabi Musa alaihissalam. Dalam Syama'il itu ada dibahas tentang Nabi kata urida alayyal anbiya, diperlihatkan para nabi kepada aku. Nabi Muhammad berjumpa dengan semua nabi. Jadi dalam ini disebutkan sebahagian nabi beribadah di dalam kubur mereka, tapi taladzuzan, kerana merasa nikmat, merasa lezat dengan ibadah tersebut. Bukan takallufan, bukan sebab beban perintah Allah, bukan, tapi taladzuzan. Banyak cerita. Jadi kita percaya pada karamah. Kita percaya pada karamah. Hanya orang yang percaya pada karamah saja yang Allah bagi karamah. Sebab tu golongan-golongan W tu tak ada yang wali-wali, tak ada, sebab mereka tak percaya karamah. Macam mana Allah akan bagi karamah sedangkan mereka tak percaya dengan karamah tu? Golongan-golongan W, saya tak sebut, tak mention. Saya sebut W. Ikutlah walk second ke apa, ikutlah. Walkman ke apa, ikutlah. Baik, dengan lantang. Dengan lantang Nabi Musa AS telah berkata, engkau telah memuliakannya, engkau telah melebihkannya. Lalu jadi Nabi Musa kata, wahai Tuhanku, engkau telah melebihkan Muhammad, engkau telah memuliakan Muhammad. Nabi Musa kata. Lalu baginda memberi salam kepadanya. Lalu Nabi Musa AS pun menjawab salam baginda SAW. Nabi Musa AS berkata, siapakah ini yang bersamamu wahai Jibril? Jibril berkata, ini adalah Muhammad. Lalu Nabi Musa AS berkata, selamat datang seorang Nabi berbangsa Arab yang sentiasa menasihati umatnya. Nabi Musa AS pun berdoa keberkatan untuk baginda Nabi SAW dan ia berkata, pintalah kemudahan buat umatmu. Kemudian Nabi SAW serta Jibril meninggalkan Musa. Maka baginda SAW berkata, wahai Jibril, siapakah orang itu tadi? Jibril AS berkata, dia adalah Musa bin Imran. Baginda bertanya lagi, dan dengan siapakah dia bercakap tadi? Jibril AS berkata, dia bercakap dengan Tuhannya. Baginda berkata, beliau melantangkan suaranya di hadapan Tuhannya. Jibril berkata, sesungguhnya Allah sudah mengenal perwatakan Musa yang selalu begitu cara bicaranya. Baik, jadi Nabi Musa kata, selamat datang seorang Nabi berbangsa Arab. Jadi kerana hanya Nabi Muhammad sahaja yang menjadi Nabi dari keturunan Bani Israel. Jadi Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Selepas Nabi Ibrahim, kan ada dua orang anak dia yang jadi Nabi, Ishak dan Ismail. Ishak dan Ismail ini anak Nabi Ibrahim. Kalau Yaqub, anak kepada Nabi Ishak. Yaqub ini nama asal dia Israel. Nama asal dia Israel. Jadi ini yang jadi cikal bakal Bani Israel ni. Ishak, Yaqub, lepas tu apa? Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria,
Yahya dan Isa. Habis itu. Semua tu nabi. Dan semua daripada selepas Nabi Ibrahim, semua para nabi daripada keturunan Nabi Ibrahim. Semua. Adapun Nabi Ismail pula, ada beberapa keturunan dia, ada yang kata langsung Sayyidina Adnan, tapi ada yang kata beberapa orang. Lepas tu Sayyidina Adnan. Sayyidina Adnan ni siapa? Moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan yang jelas tu apa? Nasab keturunan Nabi. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim terus sampai bin Adnan. Adnan daripada keturunan Nabi Ismail. Dia semua tu tak ada yang jadi nabi tu. Bangsa Arab ni tak ada. Kecuali seorang sahaja yang terakhir, yang paling mulia, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi dengki. Depa tahu Nabi Muhammad ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Tapi mereka tak beriman pada Nabi. Antara sebabnya adalah dengki, iri. Pasal apa? Nabi yang terakhir, Nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bukan daripada kalangan kami. Padahal kalau kita tengok sejarah pun banyak mereka membunuh Nabi mereka sendiri. Nabi Zakaria dibunuh. Jadi banyak mereka membunuh Nabi. Sebab itu orang yang paling celaka adalah orang yang membunuh Nabi, ataupun orang yang dibunuh oleh Nabi. Ada orang yang pernah dibunuh Nabi Muhammad oleh Nabi Muhammad. Seorang saja, iaitu Ubay bin Khalaf. Seorang tu saja. Nabi ikut dalam peperangan apa semua. Nabi yang paling berani. Nabi tak takut langsung. Sebab apa? Allah dah berfirman, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga engkau daripada semua manusia. Jadi Nabi pertama kali akan hayun pedang. Sahabat-sahabat yang hebat-hebat semua berlindung belakang Nabi. Beraninya Nabi. Tapi hanya seorang saja yang Nabi bunuh. Kerana tangan Nabi adalah tangan rahmat, bukan tangan laknat. Kalau bunuh tu kena laknat orang tu. Ubay bin Khalaf, kita bayangkan macam mana siksaan dia dalam neraka. Macam mana lah siksaan dia, wallahu a'lam lah. Baik. Jadi, dan juga Nabi Ibrahim ini menjadi rebutan banyak agama. Ada orang ni klaim Nabi Ibrahim daripada mereka. Jadi rebutan banyak agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Kemudian lepas jumpa Nabi Musa apa semua, Nabi Muhammad tanya, wahai Jibril, siapa orang tadi? Itu adalah Musa alaihi salam. Musa bin Imran. Kemudian saya pernah ziarah satu makam di Oman. Satu makam panjang tu. Panjang tu. Ditulis tu Dharih Nabiullah Imran. Saya tak pasti sama. Saya tanya orang pun tak tahu makam siapa di situ. Sebab apa? Nabi Musa di Mesir. Nabi Isa pun bukan di Oman. Disebutkan macam tapi tak tahulah tu siapa. Tapi panjang betul makam dia. Tulis macam tu, Nabiullah Imran. Baik. Kemudian baginda Nabi Muhammad tanya lagi, dengan siapa Nabi Musa tu bercakap? Dengan Allah. Kemudian Nabi Muhammad tanya, macam tu kah dia cakap dengan Allah pun dia angkat suara macam tu kah? Macam cekah lah. Lantang suara Nabi Musa ni. Nabi Musa ni garang. Lebih cukup sabar. Semua Nabi memang cukup sabar. Dan semua Nabi tidak boleh menggunakan isyarat mata. Isyarat mata duk jeling orang apa tu. Dia tak boleh. Nabi haram. Sebab apa? Nabi haram sombong. Isyarat mata, jeling mata tu tanda-tanda sombong lah antaranya tu. Tapi kalau biasa jeling tu tak apa. Biasa jeling. Bukan biasa jeling. Mata ada passion lagu tu. Bukan biasa. Memang passion lagu tu. Hang jeling ada. Memang passion ni. Lahir-lahir jeling tu. Jadi macam tu kah cara Nabi Musa bercakap dengan Allah? Kata Jibril, Allah sudah mengenal perwatakan Nabi Musa yang memang begitu cara dia bercakap. Nabi Musa watak dia keras, kasar. Memang macam itulah cara dia bercakap. Allah dah kenal dah. Nabi Musa ni Allah bagi mukjizat apa? Boleh bercakap dengan Allah langsung. Tak ada perantara. Boleh cakap langsung macam kita bercakap dengan kawan kita. Terus ومر على شجرة كأن ثمرها السرح تحتها شيخ وعياله فرأى مصابيح وضاء فقال من هذا يا جبريل قال أبوك إبراهيم فسلم عليه السلام وقال من هذا معك يا جبريل قال هذا ابنك أحمد فقال مرحبا بالنبي العربي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته يا بني إنك لاق ربك الليلة وإن أمتك آخر الأمم وأضعفها
فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جلها في أمتك فافعل ودع له بالبركة. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai sebatang pohon yang tinggi berbuah besar. Di bawah pohon itu ada seorang lelaki tua bersama keluarganya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat lampu-lampu yang terang benderang cahayanya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapakah lelaki ini wahai Jibril?" Jibril alaihi salam berkata, "Beliau adalah ayahandamu Ibrahim." Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada Ibrahim alaihi salam dan baginda Ibrahim alaihi salam menjawab salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim AS berkata, "Siapakah lelaki ini yang bersamamu wahai Jibril?" Jibril berkata, baginda adalah anak kandamu Ahmad. Lalu Nabi Ibrahim AS menyambut kedatangan Nabi SAW dengan ungkapan, "Selamat datang Nabi yang berbangsa Arab, yang ummi, yang menyampaikan risalah Tuhannya dan menasihatkan umatnya. Wahai anak kandaku yang tercinta, sesungguhnya engkau pada malam ini akan bertemu Tuhanmu. Dan sesungguhnya umatmu adalah umat yang terakhir dan terlemah. Maka seandainya engkau sanggup berbuat sesuatu untuk keperluan umatmu sepenuhnya atau sebahagian daripadanya, maka lakukanlah itu." Ibrahim AS pun mendoakan keberkatan buat Nabi Muhammad SAW. Jadi nama Nabi SAW, Nabi Muhammad, dikenali oleh ahli kitab dengan nama Ahmad. Ahmad, sebab itu kita buh nama Muhammad ataupun Ahmad. Dalam satu hadis yang dhaif disebutkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam satu hadis kursi, "Aku malu nak menyiksa hambaku yang bernama Muhammad atau Ahmad." Sebab apa? Sama dengan nama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buh nama. "Ustaz, nama saya dah sedap dah Ustaz." Justin Bieber, nak ubah tak sedap Ustaz. Buh nama Muhammad. Nama Muhammad Justin. Emas. Baik. Jadi Nabi Ibrahim kata, "Sesungguhnya umatmu adalah umat yang terakhir dan terlemah." Terakhir, terlemah. Seandainya engkau sanggup berbuat sesuatu untuk keperluan umatmu sepenuhnya atau sebahagiannya, kok nak ringankan atau apa, nak minta apa semua daripada Allah, lakukanlah. Minta pada Allah. Dan Nabi Ibrahim mendoakan keberkatan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فسار حتى أتى الوادي الذي بالمدينة يعني بيت المقدس فإذا جهنم تنكشف عن مثل الزرابي فقيل يا رسول الله كيف وجدتها قال مثل الحمة أو الحمم. Maka berlalu pergi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai di suatu danau yang luas di kota yang dituju, yakni danau tu macam apa? Lembah. Danau apa dia pula danau? Danau tu dia boleh makna dua. Tasik pun boleh. Danau Toba. Di Indonesia Danau Toba, Tasik Toba. Apa? Jadi apa kita tulis di situ danau. Yang inilah yang Jawi memang lembah. Jawi memang lembah. Wadi itu lembah. Baik, terus. Kota Baitul Maqdis. Maka tiba-tiba ternampaklah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di arah lembah itu lubang neraka Jahannam yang terbentang luas seperti permaidani yang terhampar. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya hal wadi Jahannam itu dengan pertanyaan, "Wahai Rasulullah, bagaimana Tuhan mendapati keadaannya?" Baginda sallallahu alaihi wasallam jawab, "Keadaannya seperti bara api yang sangat panas." Baik, wadi Jahannam nanti di akhir zaman akan dibunuh 70,000 orang kafir dan ditimbun di situ di akhir zaman nanti. 70,000 orang kafir akan dibunuh dan ditimbun di situ. Baik. Persinggahan kelima menuju kota Baitul Maqdis, kota suci ketiga umat Islam. وسار حتى أتى مدينة بيت المقدس ودخلها من بابها اليماني ثم نزل عن البراق وربطه بباب المسجد بالحلقة التي كانت تربطه بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي رواية أن جبريل أتى الصخرة فوضع أصبعه فيها فخرقها وشد بها البراق.
Dan telah berjalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sampailah baginda di kota Baitul Maqdis, dan baginda masuk ke dalam kota itu melalui pintu gerbang arah sebelah negeri Yaman. Setelah sampai baginda pun pintu gerbang sebelah negeri Yaman. Di Malaysia kita menghadap Kaabah antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Itu tempat kita menghadaplah daripada negara kita ni. Jadi kalau kita tengok balik, memang kita menghadap antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Terus setelah sampai, baginda pun turun dari burak lalu mengikat burak tersebut pada pintu Masjid Al-Aqsa, pada tempat khas yang pernah digunakan oleh para Nabi alaihimussalatu wassalam. Dan dalam satu riwayat menyebutkan bahawa sesungguhnya malaikat Jibril membawa sebiji batu besar. Lalu Jibril melubangi batu tersebut dengan tangannya dan mengikat burak pada lubang tersebut. jadi sampai di Masjidil Aqsa, Nabi turun dari burak dan Nabi ikat burak tersebut pada di tempat yang khusus yang pernah digunakan oleh para Nabi yang pernah naik burak. Dalam lain riwayat disebutkan malaikat Jibril bawa sebiji batu besar, dia lubang batu tersebut dengan tangan dia dan minta berkata pada Nabi, "I'qilha wa tawakkal 'ala Allah." Ikatlah burak ini dan bertawakkallah kepada Allah. Macam itulah kita. Apa saja kita usaha dulu, baru lepas tu kita bertawakal pada Allah. Besok nak periksa, esok tak apa, tawakal. Itu bukan tawakal. Itu tak cerdik tu, pemalas tu, tawakal. Jangan guna alasan tawakal. SPM esok, tawakal. Tak boleh. Kena apa? Baca buku, hafal pelajaran, baru boleh. Lepas tu baru kita bertawakal. Ya Allah, aku dah usaha sampai macam ni, aku serahkan pada engkau. Kereta parking, kereta pintu tak kunci, lepas tu tawakal. Pening ni. Jadi kunci dulu. Elok-elok apa semua dah, parking tempat yang sesuai elok dah, lepas tu tawakal. Ni parking tengah jalan. Jadi lepas tu orang balas, tawakal. Aku tawakal, Allah tak jaga pun. Baik, terus Nabi SAW memasuki Masjid Al-Aqsa di Palestin. Jibril memerintah Nabi kita menjadi imam sembahyang. Para Nabi berucap memuji Allah. Adik kalau bersin buka mas tu, angin masuk balik tu, bersin tak lepas. Siapa yang bersin tolong buka mas, kesian. Buka. Baik, terus ada iklan. ودخل المسجد من باب تميل فيه الشمس والقمر ثم صلى هو وجبريل كل واحد ركعتين فلم يلبث إلا يسيرا حتى اجتمع ناس كثير فعرف النبيين من بين قائم وراكع وساجد ثم أذن مؤذن وأقيمت الصلاة فقاموا صفوفا ينتظرون من يؤمهم فأخذ جبريل بيده صلى الله عليه وسلم فقدمه فصلى بهم ركعتين. Baginda Nabi SAW masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa mengikut pintu sebelah timur arah terbitnya matahari dan timbulnya bulan. Kemudian baginda Nabi SAW dan Jibril AS menunaikan sembahyang. Masing-masing melakukan 2 rakaat. Tidak berapa lama setelah itu maka berkumpullah orang ramai bersama mereka. Baginda Nabi SAW mengenali yang hadir itu adalah para Nabi terdahulu. Mereka melaksanakan sembahyang. Ada yang sedang berdiri, sedang rukuk dan sedang sujud. Kemudian mengumandangkan azan oleh muazzin dan diiqamatkan pula setelahnya untuk sembahyang. Maka para Nabi semua berdiri membuat beberapa saf sambil menunggu seseorang yang akan mengimamkan sembahyang. Lalu Jibril AS memegang tangannya baginda Nabi SAW maju ke hadapan menjadi imam. Baginda Nabi sembahyang bersama mereka 2 rakaat. Ini penobatan, pengiktirafan Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi tahu semua tu para Nabi. Diiqamatkan, ada muazzin iqamah, semua berdiri, bangun nak solat, tunggu macam tunggu seorang, ada seorang. Lepas tu malaikat Jibril pegang tangan Nabi dibawa ke tempat imam. Ini nak menunjukkan bahawa Nabi Muhammad adalah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Terus
وعن كعب فأذن جبريل الملائكة ونزلت من السماء وحشر الله له جميع المرسلين والأنبياء فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالملائكة والمرسلين فلما صرف قال جبريل يا محمد أتدري من صلى خلفك قال لا قال كل نبي بعثه الله تعالى daripada Ka'ab rahimahullah ta'ala, Jibril menyeru seluruh para malaikat, lalu turunlah para malaikat dari langit dan Allah telah mengumpulkan seluruh para nabi dan rasul untuk bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan sembahyang bersama para malaikat dan para rasul. Setelah baginda Nabi selesai dari sembahyang, Jibril pun berkata, wahai Muhammad, tahukah kamu siapakah tadi orang yang sembahyang di belakangmu? Baginda berkata, saya tidak tahu. Jibril AS berkata, mereka itu adalah para nabi yang telah diutuskan oleh Allah Ta'ala. Baik, selepas solat, mereka Jibril bagi tahu mereka adalah para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian para nabi yang istimewa. Tambahan Imam Asy-Syami. Baik, terus. وفي حديث أبي هريرة عند الحاكم وصححه والبيهقي فلقي أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم فقال إبراهيم الحمد لله الذي اتخذني خليلا وأعطاني ملكا عظيما وجعلني أمة قانتا يؤتم بي وأنقذني من النار وجعلها علي بردا وسلاما. Dalam riwayat hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, yang disahihkan olehnya, dan riwayat Imam Baihaqi, baginda Nabi bertemu dengan roh-roh para nabi, lalu semua para nabi memuji Tuhan mereka. Berkata Ibrahim, segala pujian bagi Allah yang telah menjadikan daku kekasihnya. Dia telah memberikan daku kerajaan yang besar. Dia telah jadikan diriku sebagai umat yang taat. Dijadikan daku suri teladan untuk diikuti. Dan dia telah menyelamatkan daku daripada kobaran api yang menjulang tinggi dengan dijadikan api itu dingin dan selamat. Ini kata pujian pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi SAW bertemu dengan ruh-ruh para nabi yang lalu. Jadi semua para nabi memuji Tuhan mereka, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Dia telah memberikan daku kerajaan yang besar, menjadikan diriku sebagai umat yang taat, menjadikan diriku sebagai teladan untuk diikuti. Dan dia telah menyelamatkan daku dari kobaran api yang menjulang tinggi dengan dijadikan api itu sejuk dan selamat. Api itu panas. Untuk Nabi Ibrahim, soal betul-betul ya. Okey, baik. Jadi api itu panas dengan, tapi untuk Nabi Ibrahim api ini jadi sejuk. Baik. Jadi waktu Nabi Ibrahim dibakar, Jibril datang. Wahai Nabi Ibrahim, engkau ada perlu apa-apa kah? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Nak minta tolong kepada engkau, maka tidak sekali-kali. Aku hanya minta kepada Allah. Begitu juga yang terjadi pada Sayyidatina Aisyah, yang difitnah dalam kisah hadisul ifki, dalam peperangan Bani Mustalik. Sayyidatina Aisyah difitnah. Kemudian Nabi pun tak bercakap dengan Sayyidatina Aisyah kecuali keperluan saja. Nabi masuk rumah, Assalamualaikum Aisyah, apa khabar hari ni? Sihat? Sihat. Keluar balik. Berhari-hari Nabi buat macam tu. Akhirnya Siti Aisyah minta izin nak balik ke rumah ayah dia. Itu siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar pula macam mana yang Nabi buat, macam itulah yang dia buat. Baik. Okey. Baik. Jadi lama tu proses sampailah turun ayat Al-Quran mensucikan Sayyidatina Aisyah. Rasulullah datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar untuk jemput Siti Aisyah. Bangun semua untuk sambut kedatangan Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Aisyah, berterima kasihlah pada Rasulullah. Kata Siti Aisyah, aku tidak akan berterima kasih pada orang lain. Aku hanya akan berterima kasih pada Allah. Jadi
Ini kata para ulama dalam kitab hikam itulah, martabat syukur yang nombor 2 ni. Yang pertama, dia berterima kasih pada orang, dan dia berterima kasih juga kepada Allah. Sebab apa berterima kasih kepada orang? Itu juga adalah tanda kita berterima kasih kepada Allah. Dan memang ni perempuan ni kalau dia marah ni, dia bukan kira Nabi tak Nabi, dia hentam semua ni perempuan ni. Betul. Dia kan kira main duduk kuliah, kemah-kemah balik depan rumah. Jadi itu. Jadi kalaulah tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan dengar cakap isteri. Jadi yang ustaz-ustaz yang dah kahwin ni dengar cakap isteri, maknanya tuan-tuan adalah seekor singa. Singa macam tu, dia takut dengan singa betina. Kita bukan takut mereka yang menakutkan. Jadi itu. Jadi Nabi faham pergolakan perasaan Sayyidatina Aisyah. Sampai akhirnya Nabi pun senyum saja. Nabi faham. Siti Aisyah waktu tu di tengah ni. Dia bukan kira tok guru tak tok guru, dia cubit lah perempuan. Pakai serban besar pun kalau dia marah dia tak kira. Itulah perempuan. Ini kita tengok macam mana yang berlaku pada Sayyidatina Aisyah. Baik. ثم إن موسى أثنى على ربه تبارك وتعالى فقال الحمد لله الذي كلمني تكليما وجعل هلاك فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي وجعل من أمتي قوما يهدون بالحق وبه يعدلون. Kemudian sesungguhnya Musa AS memuji Tuhannya dengan katanya, segala pujian bagi Allah Ta'ala yang telah berdialog denganku, dan dia telah membinasakan Fir'aun dan menyelamatkan kaum Bani Israel di tanganku. Dia juga menjadikan umatku sebagai kaum yang mengikuti kebenaran dan berlaku adil. Baik, Bani Israel tu bukan semua jahat. Jadi umat Nabi yang paling banyak ini daripada umat Bani Israel, kalangan Arab seorang saja. Tapi itu yang terbaik. Bani Israel banyak. Mereka bahkan sampai bunuh Nabi mereka. Jadi kalangan Bani Israel ada yang baik. Yang baik itu yang jadi Nabi. Nabi Yaqub, Yusuf, Ayub, apa semua tu. Yang jahat ada. Contoh dia siapa yang dari kalangan Bani Israel? Dajjal. Daripada keturunan Bani Israel. Dari Arab pula ada yang baik, semacam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang jahat. Seperti siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, itu orang Arab. Jadi tak semua macam tu. Melayu pun samalah, ada yang baik, yang alim. Tu almarhum Tok Kenali. Hak jahat ada, tak tahu sebut. Saya sebut kenal. Faham-fahamlah. Yang itulah. Baik, terus summa inna Dawuda athna ala rabbih faqala alhamdulillahi alladhi ja'ala li mulkan 'aziman wa alana li al-hadida wa sakhkhara li al-jibala yusabbihna wat-tayra wa a'tani al-hikmata wa fasla al-khitabi. Kemudian sungguhnya Daud AS memuji Tuhannya. Beliau berkata, segala pujian bagi Allah yang telah menjadikan untuk kerajaan yang besar, melembutkan untukku akan besi. Maksudnya Nabi Daud ini main besi tu macam kanak-kanak main tanah liat. Jadi tengok budak-budak main tanah liat, dia boleh lipat macam tu kan. Dia nak buat apa, nak buat topi ke apa ke. Macam itulah Nabi Daud dilembutkan besi pada tangan Sayyidina Daud alaihi salam. Macam tu. Boleh buat baju besi yang cukup canggih. Nabi Daud boleh buat. Baik, terus. Dia yang telah menundukkan bukit bukau dan burung-burung bertasbih bersamaku. Dia telah mengurniakan kepadaku ilmu hikmah dan perkataan yang jitu. Jadi Nabi Daud ini suara sedap. Nabi Daud suara sedap. Nabi Sulaiman pun suara sedap. Jadi Nabi Daud ini ada satu kisah. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, suara dia sedap. Jadi dia baca Al-Quran. Sedap. Dengar Nabi Muhammad di belakang dia. Dia tak perasan ada Nabi Muhammad. Dia baca Quran, baca macam kita duduk baca itulah. Nabi Muhammad dengar. Esok tu Nabi panggil Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, aku dengar bacaan engkau. Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Engkau telah diberikan mizmar. Mizmar ini macam apa tu, seruling lah, keindahan, kemerduan, seperti mana kemerduan yang diberikan kepada keluarga Nabi Daud alaihi salam. Kemudian kata Sayyidina Abu Musa, tuan dengar saya baca tadi? Saya dengar.
Itu kalau saya tahu yang tu bacaan saya yang biasa-biasa, yang biasa-biasa ada. Tak biasa-biasa ada. Lau kuntu a'lamu annaka kunta tasma'uni la habbartuhu laka tahbira. Kalau aku tahu engkau dengar bacaan aku wahai Rasulullah, aku akan cantikkan lagi, akan baca bagi lenggok tu yang sedap lagi daripada yang tuan dengar malam tadi. Yang tu yang biasa-biasa tu. Baru biasa-biasa tu. Baik. Terus dan suara sedap ni adalah anugerah daripada Allah. Bukan boleh kursus suara sedap. Tak boleh. Kursus nyanyi boleh. Sebab suara ni anugerah daripada Allah. Jadi sebaiknya anugerah itu dijaga. Siapa yang suara sedap, jaga. Jaga suara. Nak minum air boleh. Minum air boleh, tapi lepas tu tutup dengan air panas. Yang minum air tidur terus. Batuk sesama. Pergi swab test, sahih. 10 hari. Syok ustaz boleh balik. Syok apanya? Balik bukan boleh keluar. Itu. Baik, terus. ثم إن سليمان أثنى على ربه فقال الحمد لله الذي سخر لي الرياح وسخر لي الشياطين يعملون لي ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات علمني منطق الطير وآتاني من كل شيء فضلا وسخر لي جنود الشياطين والطير وفضلني على كثير من عباده المؤمنين وآتاني ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعدي وجعل ملكي طيبا ليس فيه حساب ولا عقاب. Kemudian sesungguhnya Sulaiman AS memuji Tuhannya dengan katanya, segala pujian bagi Allah yang telah menundukkan kepadaku sekalian angin, menundukkan segala syaitan yang membantuku mengerjakan yang aku mahu, dari mihrab-mihrab yang indah, tugu-tugu patung yang besar, pinggan mangkuk besar seumpama tasik yang luas, periuk besar yang berat sebesar bukit. Dia mengajarkan daku bahasa burung yang aku dapat mengerti perbicaraan segala burung. Dia memberikan aku berbagai kelebihan dalam pelbagai bidang. Dia menundukkan syaitan dan burung menjadi bala tenteraku, dan dia juga melebihkan daku daripada segalian hamba-hambanya yang beriman. Dia telah anugerahkan daku pemerintahan yang besar yang tidak dimiliki oleh siapa pun setelahku, dan Allah jadikan pemerintahanku yang terbaik, tidak dihisap dan tidak disiksa selamanya. Tak disiksa kenapa? Kerana baginda Sayyidina Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi, juga seorang raja, juga seorang yang kaya, dan baginda Sayyidina Sulaiman adalah seorang yang sangat adil. Jadi tak disiksa lah, orang yang adil. Baik, terus kita baca cepat-cepat sikit. Target ni nak bagi khatam malam ni. Tinggal 2 sesi lagi petang ni. 5 suku sampai pukul 7. 5 suku atau 5.30 lah, 5.30 sampai pukul 7. Lepas tu lepas maghrib, lepas isyak kita ada maulid, insya-Allah. Jadi banyak lagi ni duk gayak tengok ni. Baik, terus. ثم إن عيسى بن مريم أثنى على ربه وتبارك وتعالى فقال الحمد لله الذي جعلني كلمته وجعل مثلي مثل آدم وخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ورفعني وطهرني وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان علينا سبيل. Kemudian Isa bin Maryam AS bangun berbicara memuji Tuhannya dengan ucapannya yang jitu. Segala pujian bagi Allah yang menciptakan daku dengan kalimahnya. Dia ciptakan daku seumpama dia menciptakan Adam yang dibentuk daripada tanah. Kemudian Allah seru kepadanya, jadilah kamu. Maka terjadilah Adam, sosok manusia yang gagah dan sempurna. Dia mengajarkan daku isi kitab Taurat, ilmu hikmah dan Taurat. Dan dia menjadikan daku dapat menyembuhkan mata orang buta asal dan orang yang sopak, dan aku dapat menghidupkan orang yang mati dengan izinnya, dan dia mengangkatku ke sisinya, membersihkan dan melindungiku serta ibuku dari gangguan syaitan yang direjam, maka tidak ada jalan bagi syaitan mengganggu kami. Baik, jadi ibunda Nabi Isa mengandung Nabi Isa pada waktu pagi dan melahirkan Nabi Isa pada waktu petang, macam tadi saya sebut. Dan Sayyidatina Maryam
ini daripada zuriat Nabi Sulaiman. Daripada keturunan Nabi Sulaiman ada 24 ayah sampai pada Nabi Sulaiman. Jadi umur Sayyidatina Maryam ketika diangkat, usia Sayyidatina Maryam 53 tahun dan masih hidup 5 tahun sesudah Nabi Isa diangkat. Maksudnya umur 58 tahun Sayyidatina Maryam meninggal dunia. Dan juga Sayyidatina Maryam ini ada adik-beradik dengan ibu Nabi Yahya. Kita tengok nanti kita jumpa nanti. Baik. Ini kata Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kita tengok pujian Nabi SAW ke hadrat Allah. Ini pujian Nabi-Nabi yang lain. Pujian Nabi Muhammad lepas ni. Baginda rahmat bagi seluruh alam. Baik. Umat Nabi sallallahu Terus. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik umat. Summa asna kullu nabiyyin minal anbiya'i ala rabbih bi thana'in jamilin fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullukum asna ala rabbih wa ana muthnin على ربي ثم شرع يقول الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل علي القرآن فيه تبيان لكل شيء وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس وجعل أمتي وسطا وجعل أمتي هم الأولون والآخرون وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا خاتما. Kemudian setiap mereka memuji-muji Allah dengan sebaik-baik pujian, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kamu semua telah memuji-muji Tuhan dan aku memuji Tuhanku. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan pujiannya dengan berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengutuskan aku sebagai rahmat bagi seluruh alam ini dan sebagai utusan untuk seluruh umat manusia yang menyampaikan berita gembira, yakni bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyampaikan berita sengsara bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala telah menurunkan kepadaku Al-Quran yang di dalamnya menerangkan setiap sesuatu, dan Allah jadikan umatku sebagai umat yang dikeluarkan untuk manusia. Baik, Nabi Muhammad adalah rahmat untuk semua manusia, segala bangsa manusia dan semuanya. Dan bahkan nilai keimanan kita anda baik, 2 kali ganda bumi emas. Jadi ini nilai keimanan kita. Jadi terus, dan menjadikan umatku umat yang pertengahan. Maksud pertengahan tidak melampau, jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu kurang, maksudnya yang sederhana. Terus umat yang pertama sekali masuk syurga dan terakhir sekali diciptakan wujudnya di dunia ini. Dan Allah telah melapangkan bagiku dadaku dan menghapuskan dosa dan kesalahanku, mengangkat bagiku akan sebutan namaku, dan Allah menjadikan daku orang yang menjadi pembuka atau pemula bagi segala ciptaannya dan penyudah bagi segala nabi yang diutuskan. Baik, Nabi Musa dia minta dulu. Dia minta apa? Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, terangkanlah dadaku. Nabi Musa minta dulu. Nabi Muhammad diberi tanpa meminta. Alam nashrah laka sadrak. Allah dah bagi awal lagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok apa jawapan Nabi Ibrahim terhadap pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, bihadza fadalakum Muhammadun. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata dengan pujian yang dipanjatkan, inilah maka Muhammad itu menjadi lebih unggul daripada kamu semua para nabi dan rasul. Ya, jadi dengan pujian semua ni, Nabi Ibrahim kata dengan semacam itu Nabi Muhammad lebih utama daripada kamu semua. Jadi pujian Nabi Isa, pujian Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semua ni tetap lebih utama pujian munajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terus boleh lagi? Mukri boleh lagi? Boleh ke? Tak boleh kita dengar lagu apa? Jabir Samurah apa? Sila Abang Am.
petang ni. InsyaAllah petang ni kita dengar. Baik, terus. Tambahan Imam Asy-Syami, para anbiya membicarakan hari kiamat. Isa AS berkata, aku ada tugas penting di saat itu. Dajjal pembawa fitnah yang paling besar, tapi ia gagal menggoda orang-orang yang kuat beriman. Sungai dan tasik kering kontang di zaman Ya'juj wa Ma'juj. Batu itu berbicara fasih membela Islam dan umatnya. Okey, terus. Boleh? Zad Saya baca yang Arab panjang. Saya kita biar cepat sikit. Dan mukri, ambil nafas dulu. Baik. Thumma tadhakaru amra sa'ati faraddu amrahum ila Ibrahim faqala la ilma li biha faraddu amrahum ila Musa. Faqala la ilma li biha faraddu amrahum ila Isa faqala amma wajbatuha fala ya'lamuha illa Allah. وفيما أحد لي أن الدجال خارج ومعي قضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص فيهلكه الله تعالى إذا رآني حتى أن الحجر لا يقول يا مسلم إن تحتي كافرا فتعالى فاقتله فيهلكهم الله تعالى ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شربوه حتى يرجع الناس يشكونهم إلي فأدعو الله تعالى عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من ريحهم فينزل الله المطر فيجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر ففيما عهد إلي ربي إن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا. Kemudian para nabi berbincang tentang perkara yang terjadi pada hari kiamat. Lalu mereka menyerahkan perbincangan tersebut kepada Ibrahim AS. Ibrahim AS berkata, aku tidak tahu tentang hal itu. Maka mereka menyerahkan pula perbincangan tentang kiamat kepada Musa AS. Musa pun berkata, aku tidak punya ilmu tentang hal demikian. Lalu diajukan pula kepada Isa tentang persoalan kejadian kiamat. Maka Isa AS berkata tentang bila akan terjadi hari kiamat hanya Allah yang tahu, dan aku ada tugas sebelum kejadiannya. Sesungguhnya Dajjal akan keluar di kala itu, sedang padaku ada 2 tongkat sakti yang sangat digeruni oleh Dajjal. Maka apabila ia terpandang aku, nanti dia akan jadi lebur dan lenyap. Semangat sombongnya sebagai lenyap dan leburnya timah yang cair. Jadi Dajjal dia sombong, ditunjukkan kemampuan dia apa semua, nampak saja Nabi Isa dia jadi lebur macam timah yang cair yang dibakar, lebur macam tu. Dia tahu dah masa dia sudah habis dah masa dia tahu dah dia akan mati di tangan Nabi Isa. Dia tengok Nabi Isa, dia kenal. Baik, terus. Lalu Allah membinasakan Dajjal bila dia memandangku, sehingga di kala itu batu pun turut berbicara dengan fasih, wahai orang Islam, sesungguhnya di bawahku ada seorang kafir, kemarilah engkau, bunuhlah dia, maka semua orang kafir akan dimusnahkan oleh Allah. Setelah itu manusia kembali ke negara mereka, dan di kala itu pula keluar makhluk perosak Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun dari tempat yang tinggi menuju ke segenap penjuru. Di mana mereka pergi, mereka akan menginjak dan membunuh ahli penduduk di situ dengan kejam, sehingga di mana ada sumber air mereka minum sehingga kering. Lalu manusia yang masih ada mengadu hal mereka kepadaku. Maka aku memohon pertolongan kepada Allah. Akhirnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan semuanya oleh Allah. Maka bergelimpanganlah mayat-mayat mereka yang membusuk di serata bumi. Lalu Allah SWT menurunkan hujan yang lebat sehingga bangkai-bangkai itu dibawa arus air sehingga terlempar di laut. Baik, Ya'juj Ma'juj ini bengis, kejam, walaupun sesama mereka sendiri. Lintas satu sungai, minum, habis. Bukan minum ni, bahasa Kedah panggil mentega darah. Habis, kering. Sampai rombongan Ya'juj Ma'juj yang lain mai, bukan dulu ni penuh air, habis. Ya'juj Ma'juj. Jadi mereka mati, dibinasakan oleh Allah semacam lalat, haiwan kecil yang gigit hidung mereka, mati penuh muka bumi. Penuh muka bumi.
Nak pijak tak boleh. Nabi Isa angkat tangan. Datang burung ambil bangkai Ya'juj Ma'juj ini dan dibuang entah ke mana. Dibawa entah ke mana. Burung tu pun tak tahu mai dari mana dan bawa bangkai tadi pun tak tahu ke mana. Habis bangkai tu hilang, bau busuk pula. Bangkai kan? Bau busuk pula. Doa pula. Turun hujan, berhari-hari bersih. Bumi bersih, sebersih-bersihnya. Baik, terus. Maka di saat-saat demikian itulah apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku bahawa kiamat sudah hampir tiba waktunya, seperti seorang ibu hamil yang telah cukup masa untuk melahirkan kandungannya. Semua keluarga dalam keadaan ternanti-nanti dengan cemas apakah ia akan melahirkan kandungannya di malam hari atau di siang harinya. Jadi macam waktu tu, dah sampai waktu tu, memang kiamat sudah sangat dekat, bagaikan seorang ibu hamil yang bila-bila masa saja dia boleh melahirkan. Maknanya bila-bila masa saja kiamat boleh berlaku. Memang cukup dekat dengan kiamat. Baik, terus. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kehausan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih susu. Wa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-'atash wa ashadda ma akhadahu faja'ahu Jibril alaihi salam بإناء من خمر وإناء من لبن فاختار اللبن فقال له جبريل اخترت الفطرة لو شربت الخمر لغوت أمتك ولم يتبعك منهم إلا القليل وفي رواية إن الآنية كانت ثلاثة والثالث فيه ماء وإن جبريل قال له لو شربت الماء لغرقت أمتك وفي رواية أن أحد الآنية الثلاثة التي عرضت عليه كان فيها عسل بدل الماء. Sehabis melantunkan pujian kepada Allah, terasa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dahaga yang bersangatan. Maka Jibril alaihissalam membawakan satu wadah berisi arak dan satu wadah berisi susu. Lalu baginda Nabi memilih susu. Jibril berkata, ni cara mursyid menguji muridnya. Bawa arak, bawa susu, pilih mana satu. Jadi Nabi SAW memilih susu. Biasanya lah pengajian Isra Mi'raj sampai di sini kita akan berhenti untuk semua pakat minum susu. Biasanya lah. Saya pun terlupa bagi tahu. Jadi sepatutnya minum susu waktu ni. Jadi saya pun terlupa bagi tahu. Ni kena habaq lah sebab ada lain. Lagi orang kata Ustaz Amir itu tak faham. Habaq sini biasanya berhenti untuk ittiba' pada Nabi SAW. Tak apalah, saya silalah saya minum kopi. Sila. Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu telah memilih air yang bersih untuk diminum. Kalau engkau memilih arak, nescaya umatmu akan banyak yang sesat dan tidak ramai yang akan mengikutimu. Dan dalam riwayat lain menyebutkan sesungguhnya minuman yang dihidangkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 3 jenis minuman, dan minuman yang ketiga itu adalah air biasa. Dan Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau memilih air untuk minum, nescaya umatmu ramai yang akan tenggelam dalam maksiat. Dan dalam riwayat yang lain pula disebutkan sesungguhnya salah satu wadah air dari 3 wadah yang dihidangkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah minuman madu sebagai ganti dari air biasa. Baik, itu apa perselisihan di kalangan para ulama. Baik. Bidadari menjawab salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, terus. Wa annahu ra'a an yasari sakhratil hural 'aina fasallama 'alayhinna faradadna 'alayhi salama wa sa'alahunna fa'ajabnahu bima taqarru bihi al-'ainu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di sebelah kiri batu besar, iaitu tempat mengikat burak. Beberapa orang bidadari yang cantik jelita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada mereka, lalu mereka semuanya menjawab salam daripada baginda, dan Nabi menanyakan siapakah mereka dan untuk siapakah mereka diciptakan. Maka mereka menjawab dengan jawapan yang menyeronokkan mata yang melihat dan menenangkan hati yang mengingat. Jadi ini bidadari. Macam mana bidadari? Jadi kalau disebutkan, kalaulah bidadari itu matanya memandang ke bumi, apa bahasa kita? Jengoi, mengintai, memandang ke bumi, mengusya. Dia tengok bumi, nescaya cahaya matahari itu akan terpadam kerana kalah dengan sinaran mata bidadari tadi. Dia ludah dalam air laut,
tawar air laut tu. Kita ludah masin sesuatu lah. Ini bidadari. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Nanti makcik-makcik kata pula, ustaz kalau macam tu nanti dalam syurga laki kami tak tengok kami dah. Dah tengok bidadari dah. Wanita ahli syurga dia lebih cantik daripada bidadari. Dialah penghulu, ketua bidadari. Antara bidadari itu dia boleh pilih. Nak duduk dengan suami dia siapa, hak urut kaki lain, hak urut tangan bidadari lain. Oh tu, raja sungguh lah. Jadi syurga memang nikmat yang tak pernah kita bayangkan. Neraka adalah siksa yang tak pernah kita bayangkan. Na'udzubillah. Baik, terus. 9 tingkat perjalanan Mi'raj. Mi'raj pertama, membedah langit pertama. Indahnya tangga Mi'raj dari syurga Firdaus. Penjaga langit pertama, mantapnya pertahanan dan pengawalan di langit. ثم أوتي بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم فلم ترى الخلائق أحسن منه له مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب وهو من جنة الفردوس منضد باللؤلؤ عن يمينه ملائكة وعن يساره ملائكة فصعد هو وجبريل حتى انتهيا إلى باب من أبواب السماء الدنيا يقال له باب الحفظة وعليه ملك يقال له إسماعيل وهو صاحب سماء الدنيا يسكن الهواء لم يصعد إلى السماء قط ولم يهبط إلى الأرض قط إلا يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه 70,000 ملك مع كل ملك جند من الملائكة 70,000 ملك. Kemudian dibawakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah tangga Mi'raj yang melalui tangga itulah roh anak-anak Adam dibawa naik ke langit. Baik, Mi'raj ini seumpama tangga lift. Macam tangga lift naik ke atas macam tu. Kita jangan tanyalah macam mana tu. Itu bukan urusan kita lah. Itu bukan urusan kita. Ini mukjizat yang Allah berikan hanya pada seorang saja dari kalangan manusia, dari kalangan makhluknya, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, terus. Tidak ada satu makhluk pun seindah dan sehebat Mi'raj itu. Pada Mi'raj itu terdapat anak tangga yang diperbuat dari perak dan anak tangga yang diperbuat daripada emas. Tangga Mi'raj itu dibawa turun ke bumi pada malam itu dari syurga Firdaus, iaitu diletakkan pada batu besar. Letak Mi'raj itu diletakkan pada batu besar, macam stesen dia lah, letak atas itu, dibawa daripada syurga Firdaus. Baik. Tangga Mi'raj itu dihiasi dengan butir-butiran mutiara cantik. Di sebelah kiri dan kanan Mi'raj itu ada para malaikat yang mengawal. Mulailah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril menaiki tangga Mi'raj seumpama tangga lift yang bergerak membawa keduanya sehinggalah baginda Nabi dan Jibril sampai di hadapan salah satu pintu langit yang pertama. Pintu langit itu disebut Babul Hafazah, iaitu pintu gerbang kawalan. Malaikat Ismail ditugaskan untuk mengawal pintu tersebut. Dia adalah malaikat yang mengawal langit dunia, langit yang paling dekat dengan dunia. Ia mengawal di ruang udara. Tidak pernah dia naik ke langit dan juga tidak pernah dia turun ke bumi melainkan sekali sahaja. Iaitulah pada hari wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berada bersama dengan malaikat Ismail ini 70,000 malaikat dan bersama dengan tiap-tiap malaikat itu pula 70,000 bala tentera yang terdiri dari kalangan para malaikat juga. Semacam inilah, semacam bodyguard. Jadi pintu langit itu pasal apa dijaga? Pintu langit itu dijaga untuk menahan daripada syaitan yang mencuba untuk masuk. Dijaga. Ini malaikat-malaikat jaga. Lebih kurang 70,000 bala tentera yang terdiri dari kalangan para malaikat. Baik, terus. Fastaftaha Jibril bab as-sama'i qila man hadha qala Jibril qila wa ma'aka qala Muhammad qila wa qad ursila ilayhi wa fi riwayatin bu'isa ilayhi qala na'am qila marhaban bihi ahlan hayyahu Allah min akhin wa min khalifatin fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u wa ja'a fa futiha lahumā. Maka Jibril meminta izin agar dibuka pintu langit yang pertama, lalu dikatakan kepada Jibril, siapakah yang sedang meminta izin ini? Jibril berkata, saya adalah Jibril.
Lalu ditanya pula, siapakah yang bersama dengan kamu? Jibril AS berkata, bersama saya adalah Nabi Muhammad SAW. Ditanya pula, adakah ia diutuskan naik ke langit ini? Dan dalam riwayat yang lain menyebut, adakah ia diutus naik ke langit? Jibril AS berkata, ya benar. Lalu disambutlah baginda Nabi SAW dengan ungkapan, selamat datang menjadi keluarga. Semoga Allah memuliakan Nabi sebagai saudara dan sebagai khalifah. Maka sebaik-baik saudara dan sebaik-baik khalifah dan sebaik-baik orang yang datang adalah baginda Nabi SAW. Dan malaikat penjaga pintu langit membukakan pintu kepada Jibril dan baginda Nabi SAW. Baik, ni kita tengok macam mana setiap daerah tu, setiap pintu langit tu dia ada penjaga dia. Dan orang yang nak masuk, dia mesti ikut undang-undang di tempat tu. Orang azan. Siapa nak azan tu? Ada yang nak azan? Okay, boleh? Siapa azan? Kita azan dulu, kita rehat dulu. Selagi kita sambung dalam 10 minit, itu kita solat. Buat yang mana Allah Baik. Kemudian kita sambung sikit dalam 10 minit insya-Allah. Bertemu Nabi Adam alaihi salam di langit yang pertama. Gelak nanti dah suruh azan maghrib. Ni, dah suruh azan maghrib.
Serba merah. Kita tengok ayat Rasulullah dia lepas ke tak? Okey, baik. Baik. Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam alaihi salam di langit yang pertama. Tinggi Nabi Adam 60 hasta lebih kurang dalam 29 meter, lebih kurang lah, dalam 29 meter. Okay. Tinggi sungguh tu. Hasta mana hasta? Hasta ni kan? Hasta. Kira lah ni hasta. Ini depa tinggi sangat. Ini badan penghuni syurga seperti badan Nabi Adam alaihi salam. Kita nanti sama badan dengan Nabi Adam. Dan penghuni syurga seorang dia makan unta sekor. Nanti dalam syurga nantilah. Besar macam tu. Kambing tak cukup tu. Unta sekor dia makan seorang. Dalam syurga nanti. Baik, saya baca yang matan Arab. Saya baca matan Arab pagi ni saya gitu. فلما خلص فإذا فيها آدم عليه السلام وهو أبو البشر كهيئته يوم خلقه الله تعالى على صورته تعرض عليه أرواح الأنبياء وذريته المؤمنين فيقول روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين ثم تعرض عليه أرواح ذريته الكفار فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين ورأى عن يمينه أسودة وبابا يخرج منه ريح طيبة وعن شماله أسودة وبابا يخرج منه ريح خبيثة منتنة فإذا نظر قبل يمينه ضحك واستبشر وإذا نظر قبل شماله حزن وبكى فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا يا جبريل قال هذا أبوك آدم وهذه الأسودة نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة وأهل الشمال منهم أهل النار فإذا نظر قبل يمينه ضحك واستبشر وإذا نظر قبل شماله بكى وحزن وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة إذا نظر من يدخله من ذريته ضحك واستبشر والباب الذي عن شماله باب جهنم وإذا نظر من يدخله من ذريته بكى وحزن. Setelah baginda Nabi dan Jibril berada di langit pertama, lalu mereka bertemu Nabi Adam AS. Nabi Adam adalah bapa bagi sekalian manusia. Keadaannya seperti bentuknya pada hari Allah SWT menjadikannya. Jadi Nabi tengok tu macam mana Nabi Adam pada awal mula diciptakan Allah, macam tu lah. Terus kepada Nabi Adam diperlihatkan roh-roh para Nabi dan zuriatnya yang beriman. Nabi Adam AS berkata, roh yang baik dan jiwa yang baik, tempatkanlah mereka dalam syurga Illiyin. Kemudian diperlihatkan kepada Nabi Adam roh-roh zuriatnya yang kafir, maka Nabi Adam berkata, roh yang jahat dan jiwa yang jahat, tempatkanlah mereka di dalam neraka Sijin. Terus Nabi Adam AS melihat sebelah kanannya satu kumpulan hitam, iaitu sekumpulan manusia yang ramai, dan melihat sebuah pintu yang mengeluarkan bau yang harum semerbak. Dan Nabi Adam melihat di sebelah kirinya satu kumpulan hitam, iaitu sekumpulan manusia yang ramai, dan melihat satu pintu yang terkeluar dari pintu itu bau yang busuk, meloyakan. Apabila Nabi Adam AS melihat sebelah kanannya, ia ketawa dan gembira, dan apabila ia melihat sebelah kirinya, ia sedih dan menangis. Baginda Nabi SAW memberi salam kepada Nabi Adam. Salam itu disambut dengan gembiranya oleh Nabi Adam AS seraya mengucapkannya, selamat datang buat anakku yang soleh dan seorang Nabi yang soleh. Maka baginda Nabi SAW bertanya kepada Jibril, siapakah lelaki ini wahai Jibril? Jibril berkata, inilah bapamu Nabi Adam, sedangkan kumpulan hitam itu adalah zuriat keturunannya. Kumpulan sebelah kanan adalah penghuni syurga, sedangkan sebelah kirinya pula ahli neraka. Maka apabila Nabi Adam memandang di sebelah kanannya, dia ketawa dan gembira, dan apabila dia melihat sebelah kirinya, maka ia menangis dan sedih. Dan pintu sebelah kanannya itu adalah pintu syurga. Apabila ia melihat orang yang masuk ke dalam
pintu syurga, maka ia ketawa dan gembira. Dan pintu sebelah kirinya adalah pintu neraka Jahannam. Apabila Nabi Adam melihat orang memasukinya dari zuriatnya, maka ia menangis dan sedih. Baik, sebelah Nabi Adam ada satu kumpulan manusia, sebelah kiri pun ada satu kumpulan manusia. Sebelah kanan yang jadi ahli syurga. Nabi Adam tengok, Nabi Adam tertawa dan rasa gembira. Tengok sebelah kiri, yang sebelah kiri ini ahli neraka. Tengok ahli neraka, Nabi Adam sedih, menangis Nabi Adam. Jadi sebelah kanan pula ada pintu syurga, sebelah kiri pintu neraka. Nabi Adam tengok orang yang masuk pintu syurga, Nabi Adam tertawa dan gembira. Tengok orang masuk belah pintu kiri, pintu neraka, Nabi Adam merasa sedih dan menangis. Na'udzubillah. Baik. Terus siksaan berat, pemakan haram, pelacur, pemakan riba, pemeras harta anak yatim dan pengumpat. Makanan enak tidak mahu. Tu kan ada. Tapi apa ni, yang ni ada di dalam yang Jawi lah. Jawi. Makanan enak tidak mahu, bangkai busuk dilahap terus. Ada ular di dalam perut mereka, dilempari batu ke mulut. Memakan daging sendiri, wanita tergantung dalam keadaan mengerikan. Baik, thumma madha sallallahu alaihi wasallam hunaihatan fa idza huwa bi akhwinatin 'alaiha lahmun musharrahun laysa yaqrubuhu ahadun wa idza bi akhwinatin 'alaiha lahmun qad arwaha wa antana wa 'indahu nasun ya'kuluna minha faqala ya Jibril man haula qala haula'i min ummatika yatrukuna al-halala wa ya'tuna al-haram wa fi lafzin fa idza aqwamun 'ala ma'idatin 'alaiha lahmun مشوي كأحسن ما رؤي من اللحم وإذا حوله جيف فجعلوا يقبلون على الجيف يأكلون منها ويدعون اللحم فقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الزنات يحلون ما حرم الله عليهم ويتركون ما أحل الله عليهم ثم مضى هنيهة فإذا هو بأقوام بطونهم أمثال البيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم كلما نهض أحدهم خر يقول اللهم لا تقم الساعة وهم على سابلة آل فرعون فتجيء السابلة فتطأهم فسمعتهم يضجون إلى الله تعالى فقال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء من أمتك الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ثم مضى هنيهة فإذا هو بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل فتفتح أفواههم ويلقمون حجرا وفي رواية يجعل في أفواههم صخر من جهنم ثم يخرج من أسافلهم فسمعتهم يضجون إلى الله تعالى فقال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا ثم مضى هنيهة فإذا هو بنساء معلقات بثديهن ونساء منكسات بأرجلهن فسمعتهن يضججن إلى الله تعالى فقال من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء اللاتي يزنين ويقتلن أولادهن. Jadi yang Jawi itu ada tertinggal dal tu. ثم مضى هنيهة فإذا هو بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمون فيقال له قل كما كنت تأكل لحم أخيك فقال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون. Kemudian baginda Nabi meneruskan perjalanan beberapa detik yang berlalu. Tiba-tiba baginda melihat satu hidangan yang berisikan daging segar lazat. Tidak ada seorang pun yang menjamah hidangan tersebut, dan terhidang pula hidangan yang menjijikkan berbau busuk, namun ramai manusia yang memakannya dengan lahap pula. Lalu baginda berkata, wahai Jibril, siapakah mereka ini? Jibril AS berkata, mereka ini adalah dari kalangan umatmu yang meninggalkan yang halal dan gemar mencari yang haram. Dan dalam nafas yang lain disebutkan, maka tiba-tiba baginda bertemu satu kaum yang menghadapi hidangan yang di dalamnya ada daging bakar yang lazat lagi sedap, dan ada juga di kelilingnya terdapat bangkai yang berbau busuk. Namun anehnya kaum itu berselera memakan daging bangkai berbau busuk, dan mereka tidak pun memakan daging yang segar.
Baginda Nabi SAW berkata, siapakah mereka ini wahai Jibril? Jibril berkata, kaum itu adalah ahli zina. Mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala atas mereka dan membiarkan isteri mereka yang dihalalkan Allah Ta'ala kepada mereka. Tadi kita dah bahas ada kaum yang semangat. Ada daging yang elok, dia tak makan. Daging yang masak elok apa semua, dia tak makan. Dia makan daging yang busuk. Ini adalah orang yang buat benda yang haram, tinggal benda yang halal. Ada juga dalam riwayat disebutkan, iaitu orang yang ada isteri yang halal tapi dia lebih gemar mencari perempuan-perempuan pelacur yang diharamkan Allah. Begitu juga suami ada, begitu juga isteri ada suami yang halal, dia sibuk cari lelaki lain yang diharamkan. Baik. Kemudian berlalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa yang sebentar, maka tiba-tiba baginda sallallahu alaihi wasallam mendapati satu kaum yang perut mereka itu sebesar rumah yang penuh dengan ular-ular berbisa yang boleh dilihat dari sebelah luar perut mereka yang besar itu. Bila ada salah seorang dari mereka cuba untuk berdiri, ia akan tersungkur jatuh sambil berkata, semoga sahaja kiamat tidak terjadi. Mereka mengikuti pengikut Fir'aun, lalu mereka dipijak oleh pengikut Fir'aun yang juga dalam azab. Maka terdengarlah suara jeritan mereka memohon ampun dan pertolongan kepada Allah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Jibril, siapakah mereka yang dalam azab ini? Jibril berkata, mereka itulah dari kalangan umatmu yang memakan riba. Mereka merayau dan berjalan seperti orang yang kerasukan syaitan. Terus Kemudian berlalulah baginda sallallahu alaihi wasallam dari kawasan yang sangat azab itu, dan tidak beberapa lama baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu pula satu kumpulan manusia, namun bibir-bibir mereka seperti bibir unta, mulut mereka dilempari batu keras, dan dalam riwayat lain disebutkan dimasukkan ke dalam mulut mereka batu besar dalam neraka jahanam. Kemudian batu itu keluar dari dubur mereka. makan batu tu keluar daripada dubur mereka. Terus Aku mendengar mereka berteriak memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Lalu Nabi SAW berkata, wahai Jibril, siapakah mereka ini? Jibril AS berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim. Itulah azab buat mereka yang memakan api neraka sepenuh perut mereka, dan kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. jadi ini kalau kita jaga anak yatim, kita boleh makan harta anak yatim sebagai pengurus. Pengurus. Atau kita tadbir apa semua tu ada peruntukan. Ada bahagian dia kan. Atau ada allowance dia. Itu boleh lah kita makan. Jadi dan jangan sampai anak yatim lapar tapi pengurus dia kenyang. Ini celaka ni. Pengurus dia kenyang, makan sedap-sedap, anak yatim dia kelaparan. Kita buat majlis meraihkan anak yatim duduk bawah, duduk belakang, duduk depan menteri-menteri. Tak pernah peduli pun dengan anak yatim. Pasal apa kita boleh buat macam tu? Ini satu salah kaprah ni. Kita anak yatim tu yang kita raikan. Baik. Dan juga kita urus anak yatim, kita boleh ambil upah tu, jadi mestilah berpatutan dengan keputusan 3 orang yang alim, yang adil. Mesti berpatutan sesuai. Ambil pengurus anak yatim sebulan ambil 20k, habis tu. Ambil lah, berpatutan lah. Baik. Terus Kemudian Nabi SAW berlalu tidak beberapa lama dan bertemu pula dengan para wanita yang tergantung dengan diikat tetek-tetek mereka, dan wanita-wanita yang terikat kaki mereka ke atas sedangkan kepala ke bawah. Ni jangan duk gelak. Ni bukan apa, ni kita baca terjemah ni. Ni pun duk gelak. Apa ingat lawak ni azab neraka ni. Baik, terus. Aku mendengar mereka meraung kuat memohon Allah melepaskan mereka dari azab yang dahsyat itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, siapakah wanita-wanita ini wahai Jibril? Jibril alaihi salam berkata, mereka adalah wanita yang melacurkan diri mereka dan membunuh anak yang mereka lahirkan dari hasil perbuatan terkutuk itu. Jadi ini adalah wanita yang melacurkan diri, mengandung, dapat anak tu dibunuh. Anak ni tak salah. Salah tu perempuan ni lah. Anak ni tak salah. Tak duk panggil anak haram lah dekat orang yang lahir luar nikah kan. Anak itu tak salah, tak ada dosa dia. Kalau dia boleh pilih, dia pun tak mau lahir macam tu. Dan salah tu mak dia lah. Lagi jahat, dapat anak tu dibunuh. Ni lagi jahat. Dia belah tak apa lagi. Dia bunuh. Yang penting dia taubat pada Allah. Dah ni dia bunuh.
Biasanya orang macam ni hidup dia tak tenang, dia dihantui dengan perasaan bersalah tadi itu. Baik, terus. Kemudian baginda SAW berlalu dan tidak lama setelah itu bertemu pula dengan sekumpulan manusia yang dipotong daging punggung mereka lalu dimakankan daging punggung mereka itu kepada mereka sendiri. Maksudnya potong daging punggung dia disuapkan ke mulut orang tadi itu. Baik, terus. Seraya diseru kepada mereka, makanlah sebagaimana engkau makan daging saudaramu sendiri. Baginda berkata, wahai Jibril, siapakah kumpulan manusia yang terazab itu? Jibril AS berkata, mereka itulah tukang-tukang fitnah dari kalangan umatmu yang suka membeberkan kejahatan dan kekurangan orang lain. Yang suka sebar kejahatan dan kekurangan orang lain, cari salah orang. Gajah di depan mata tak nampak, semut seberang sungai nampak. Salah orang tu dia cari, salah sendiri dia tak rasa. Ini azab dia yang tu. Baik, insyaAllah kita berhenti dulu. Kita sambung pada petang ini insyaAllah. Kita baca bagi laju sikit yang mana kita dah hurai, kita tak hurai insyaAllah lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq